Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Inilah jikalau saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Zakwan Azmuddin Zulkifli selaku moderator pada hari ini dengan forum yang bertajuk Masalah Literasi, bagaimana cara kita atasi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Yang pertama, Encik Muhammad Iqbal Syafi'i bin Muhammad Hamsuddin yang merupakan guru cemerlang bagi subjek Bahasa Melayu di Sekolah Rendah Taman Bukit Nada. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Baiklah, seterusnya saya memperkenalkan panel kita yang kedua, iaitu Cik Nur Eliana binti Rahman yang merupakan guru penolong kanan 1 dari Sekolah Kebangsaan Teluk Cemplang. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Baiklah, panel kita yang terakhir merupakan guru besar Sekolah Kebangsaan Bukit Soga, iaitu Puan Nur Izzati binti Muhammad Bisri. Assalamualaikum dan selamat datang tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengikut saya sebagai ahli kuliah dalam politik. Sama-sama, Puan. Baiklah, pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan isu dan cabaran masalah literasi serta cadangan bagi menghadang masalah ini lebih berleluasa. Oleh itu, saya ingin mengajukan beberapa soalan kepada ahli-ahli panel yang adil dan bijaksana ini bagi menjawab beberapa soalan yang akan saya ajukan. Baiklah, Encik Syafi'i, saya ingin bertanya, pada pendapat anda, apakah antara isu dan cabaran yang menyebabkan berlakunya masalah literasi ini di Malaysia? Dipersilakan, Encik Syafi'i. Baiklah, terima kasih. Isu pertama yang akan saya bangkitkan adalah sikap segelintir ibu bapa yang tidak menitik beratkan pembelajaran anak mereka. Menurut Bamri pada tahun 1991, beliau menyatakan bahawa ibu bapa dilihat sebagai satu model utama dalam pembentukan personaliti, nilai dan tingkah laku dalam diri kanak-kanak. Sebab apa? Sebab ibu bapa ni adalah orang yang terawal dan pertama kali yang berinteraksi dengan anak-anak mereka ni daripada rumah lagi. Namun, terdapat beberapa ibu bapa yang tidak mengambil indah tentang perkara ini yang menyebabkan isu literasi ini semakin membimbangkan pada masa kini. Dari perspektif ini, terdapat ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang pembelajaran anak mereka sama ada anak mereka sudah menguasai literasi membaca dan menulis ataupun tidak. Ibu bapa tidak boleh menyerahkan tugasan mendidik literasi dan menulis ini kepada cikgu sahaja. Ibu bapa juga perlu mengambil inisiatif untuk mendidik anak mereka sejak dari rumah lagi. Sebab ibu bapa ni pun dia kena ambil tahu tentang anak mereka, sama ada anak mereka pada nulis, membaca ataupun mengira semua tu. Sebab apa? Sebab ibu bapa ni mesti nak anak mereka cemerlang kan. Jadi ibu bapa ni kena lah ambil tahu pasal anak mereka. Jadi kalau ibu bapa ni dia tak ambil tahu pasal anak mereka, dia boleh menjadi satu sebab dan anak mereka ni tak cemerlang dalam peperiksaan dan menyebabkan ibu bapa tersebut kecewa dengan anak mereka. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Syafi'i. Bahawasanya pendapat Cik Syafi'i itu sangat jelas dan mantap. Sebentar lagi, sekarang kita akan bertanyakan soalan yang sama tetapi kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Cik Liana. Pada pendapat Cik Liana, apakah isu dan cabaran masalah literasi ini di Malaysia? Dipersilakan, Cik Liana. Baiklah, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Dan menurut saya, pendapat Cik Syafi'i juga bernas ya pada pandangan Cik Syafi'i. Baiklah, sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya mahir dan lancar dalam penggunaan bahasa Melayu kerana bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar yang kita gunakan dalam komunikasi seharian kita sewaktu bersosial. Begitu juga dengan murid, mereka perlu lancar dalam penggunaan bahasa Melayu dengan menggunakan kosakata yang betul. Malah, subjek bahasa Melayu juga merupakan subjek yang wajib yang perlu kita kuasai di Malaysia ini. Malangnya, generasi muda pada masa ini lebih sering menggunakan bahasa kedua mereka dalam pertuturan, sama ada bahasa Inggeris, bahasa Tamil ataupun bahasa Mandarin. Jadi, disebabkan mereka kurang menggunakan bahasa Melayu, jadi berlakulah masalah literasi di sini. Baiklah, Universiti Kebangsaan Malaysia ada menjalankan satu kajian berkenaan tahap profesi kemahiran bertutur dalam kalangan pelajar bukan penutur native.
Kajian mendapati bahawa majoriti murid-murid bukan penduduk native hanya mendapat tahap 4 sahaja bagi kemahiran bertutur mereka, dan sebanyak 55.7% yang kurang mahir penggunaan bahasa Melayu dengan cekap. Malah, menurut Chiu pada tahun 2016, mereka mempunyai masalah sebutan dalam membaca kerana mereka kurang membaca bahan bacaan bahasa Melayu. Oleh itu, isu-isu ini menjadi puncalah berlakunya masalah literasi di Malaysia ini. Oleh itu, isu yang timbul dalam masalah literasi ini telah memberi cabaran kepada guru-guru di sekolah. Hal ini kerana guru perlu melatih murid-murid membaca setiap kali waktu pembelajaran di dalam bilik darjah. Hal ini kerana dengan amalan membaca, mereka dapat menguasai masalah literasi. Amalan pengajaran bahasa Melayu ini dipengaruhi oleh teori pembelajaran lah. Oleh itu, menurut Yahya Osman pada tahun 2005, pendekatan tradisional dan struktural yang dipelopori oleh Bluefield dan Edward Sapir dan sebagainya, mereka menitik beratkan penguasaan pengetahuan dan nahu bahasa serta memberi penekanan terhadap latih tubi dari aspek penggunaan bahasa yang betul. Jadi, guru memainkan peranan yang penting dalam membentuk murid yang menguasai masalah literasi. Selain itu, guru juga menghadapi cabaran dalam meneliti setiap butir-butir yang diperkatakan oleh semua golongan murid. Kerana penggunaan bahasa yang betul amat dititik beratkan kerana supaya dapat mengekalkan keaslian hukum bahasa Melayu yang dikekalkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Liana atas saya amat terkesima dengan jawapan yang diberikan oleh Cik Liana sebentar tadi. Baiklah, menurut ahli panel kita yang ketiga, Puan Izzati, apakah pandangan Puan terhadap isu dan cabaran masalah literasi ini dalam kalangan murid? Silakan Puan. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama terkait kita. Baiklah, berbalik kepada tajuk forum kita, saya berpendapat bahawa kecerdasan kognitif juga merupakan antara salah satu cabaran bagi murid untuk menguasai literasi ini. Kecerdasan kognitif atau nama sinonimnya ialah IQ. Kita boleh definisikan ini sebagai upaya individu untuk mempelajari pembelajaran daripada pelbagai sumber untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kecerdasan kognitif sangat berkait dengan faktor intelek. Oleh itu, bagi murid yang mengalami masalah pembelajaran seperti disleksia, slow learner, pastinya terkesan dengan hal ini. Bagi murid disleksia, mereka mengalami cabaran dalam literasi membaca dan menulis kerana mereka sukar untuk mengingat bunyi-bunyi yang diperdengarkan. Oleh itu, semasa mereka menulis, kebiasaannya huruf besar akan bercampur dengan huruf kecil. Selain itu, mereka sukar untuk mengecam bunyi-bunyi yang didengarkan. Oleh itu, literasi membaca mereka kurang. Sedangkan kemahiran membaca merupakan kemahiran asas yang penting untuk dikuasai sebelum memulakan sesuatu pembelajaran. Sekian saja, terima kasih. Terima kasih Puan Izzati. Saya bersetuju dengan pendapat Puan sebenarnya. Kerana Malaysia ini tidak semua pelajar dia dilahirkan dengan tahap kecerdasan yang tinggi. Oleh itu, semua pihak perlulah memainkan peranan mereka agar dapat membantu mengurangkan masalah literasi ini. Baiklah, kita teruskan dengan mengajukan soalan yang kedua, iaitu kepada ahli panel kita. Kita mulakan dengan Encik Syafiqi. Baiklah Encik Syafiqi, apakah setelah Encik menerangkan berkenaan isu dan cabaran sebentar tadi, bolehkah Encik mencadangkan berkenaan usaha menghalang masalah literasi ini? Baiklah, cadangan yang akan saya buka adalah dengan melaksanakan perpustakaan mini. Kalian tak tahu apa itu perpustakaan mini? Dalam perpustakaan mini ni atau dikenali sebagai Little Free Library adalah konsep perpustakaan kecil yang mudah diakses oleh setiap orang. Biasanya perpustakaan mini ni kita akan letak dekat kawasan yang terbuka dan tempat umum supaya orang boleh mengambil buku secara percuma. Jadi ibu bapa ni pula memainkan peranan dengan cara antaranya membina perpustakaan mini. Ibu bapa
perlulah menyediakan banyak bahan bacaan di rumah. Lepas tu ibu bapa kenalah membelikan buku latihan diri anak-anak, meluangkan masa bersama anak-anak untuk membaca dan menulis. Jadi dalam membina perpustakaan mini ni ada 3 aspek yang kita kena tengok. Yang pertama adalah pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi ni adalah strategik dan mudah diakses oleh setiap orang. Contohnya kita letak perpustakaan mini di berhampiran dengan ruang tamu. Bila kita letak dengan berhampiran dengan ruang tamu, jadi ibu bapa ni sambil buat kerja pun dia boleh pantau anak mereka yang sedang menulis atau membaca dekat kawasan perpustakaan mini ni. Yang kedua ialah buku-buku yang akan diletakkan di perpustakaan mini ni pun hendaklah terdiri daripada pelbagai bahan bacaan daripada pelbagai peringkat umur. Contohnya, kenalah ada buku daripada peringkat sekolah, tahap 1 dan tahap 2. Jadi, kat sini apabila ada semua buku daripada pelbagai peringkat umur, anak-anak ni dia boleh menguasai semua kemahiran membaca dan menulis daripada pelbagai peringkat umur dengan lebih baik. Dan aspek yang ketiga adalah ibu bapa boleh memastikan pengurusan perpustakaan ini dijaga dengan baik dan sistematik. Macam mana? Bapa ni kena pastikan buku yang diletakkan dekat perpustakaan mini ni sentiasa dikemas kini dan mengikut sistem pendidikan terkini. Lepas tu kalau contoh ada buku yang rosak ataupun yang terkoyak, ibu bapa perlulah membaiki buku tu dengan segera supaya anak-anak mereka boleh membaca buku tu dengan seronok. Kesimpulannya, dekat sini melalui pendekatan pembinaan perpustakaan ni, kita dapat lihat ibu bapa perlulah menggalakkan pembacaan dan membantu menyediakan akses kepada buku kepada anak mereka supaya anak mereka ni daripada rumah lagi boleh melatih untuk menguasai literasi bahasa dan membaca ni. Perkara ini juga menunjukkan bahawa ibu bapa perlu menitik beratkan pendidikan dan tahap pembelajaran anak mereka supaya anak mereka ni boleh berjaya dan menjadi orang yang cemerlang ketika di sekolah. Contohnya kalau dalam peperiksaan tu anak mereka dapat keputusan yang cemerlang, mesti ibu bapa pun jadi bangga kan. Jadi kat sini pun ibu bapa tu pun boleh dapat manfaat daripada apa yang dia orang buat, dari apa yang mereka buat. Sekian daripada saya, terima kasih. Terima kasih Encik Syafiee. Maksudnya acara yang dinyatakan Encik Syafiee itu tadi boleh memberi kesan yang tinggi dan efektif dalam menghalang masalah literasi ini dan Indonesia. Baiklah, kita teruskan pada ahli panel kita yang kedua, iaitu Encik Niana. Menurut Encik Niana, apakah cadangan yang boleh dilaksanakan bagi menghalang masalah literasi ini daripada itu sebelum luasa? Silakan. Baiklah, terima kasih moderator kita. Seperti sedia maklum, pada masa kini, ibu bapa sering menggunakan bahasa kedua mereka, sama ada bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, bahasa Tamil di rumah untuk berkomunikasi dengan anak-anak lah di rumah kan. Jadi secara tidak langsung, murid-murid akan terbiasa dengan penggunaan bahasa kedua dalam komunikasi seharian berbanding penggunaan bahasa Melayu. Baiklah, antara langkah yang boleh diambil adalah kita memberi penekanan terhadap peranan guru. Guru boleh menggalakkan murid-murid membaca terlebih dahulu sekurang-kurangnya satu muka surat teks sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Mengapa? Kerana dengan amalan membaca, kita dapat melatih murid-murid dengan menyebut abjad yang betul, membaca suku kata dengan menggunakan sebutan yang jelas dan betul lah, mengikut nahwu bahasa yang betul. Jadi di situ kita dapat melatih murid-murid membaca dengan bahasa Melayu dan mengurangkan masalah literasi. Menurut Zamri pada 2008, keberkesanan dalam membaca dalam kalangan murid amat dititik beratkan. Oleh itu, kebiasaannya murid akan mudah lupa apa yang mereka dah baca. Mengapa? Sebab waktu mereka baca tu mereka kurang kefahaman tentang teks apa yang mereka baca dan mereka membaca tu kurang berkesan lah cara mereka membaca tu. Jadi disebabkan itu boleh timbulnya masalah literasi. Seterusnya, guru juga boleh melatih murid-murid membaca dengan betul dengan menggunakan kaedah pembacaan yang betul lah. Menurut Yahya dan Samsiah pada tahun 2008, beliau menyatakan bahawa kaedah pembacaan yang tidak bersesuaian akan menyebabkan murid berasa cepat bosan, mengantuk. Oleh itu timbullah masalah kurang minat membaca dalam kalangan murid. Bila kurang minat membacanya, maka mereka punya kosakata kurang berkesan. Jadi muncullah masalah literasi dalam kalangan murid di sekolah. Oleh itu, guru perlu menggunakan teknik pengajaran yang efisien dan kreatif supaya murid-murid dapat seronok belajar dalam kelas dengan amalan membaca lah kan. Oleh itu,
Guru memainkan peranan yang penting dalam melahirkan individu yang kurang mempunyai masalah literasi di sekolah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Liana atas penerangan yang sungguh mantap. Memang benar bahawa guru memainkan watak yang penting dalam mengatasi masalah murid ke penutur jati. Memandangkan murid banyak menghabiskan waktu di sekolah berbanding di rumah sewaktu mereka berusia 7 hingga 17 tahun. Baiklah, kita beralih pula kepada ahli panel kita yang ketiga, Puan Izati. Apakah cadangan bagi mengatasi masalah literasi? Silakan, Puan. Baiklah, berkaitan isu yang saya utarakan sebelum tadi, watak guru sangat vital dalam mengatasi cabaran ini. Guru perlu menggunakan alat bantu belajar atau ABM yang berkesan semasa sesi belajar murid disleksia. Guru disarankan untuk menggunakan pelbagai warna dalam kelas. Ini kerana penggunaan warna dapat membantu murid disleksia ini untuk memberi perhatian dalam tempoh masa yang panjang. Selain itu dapat menimbulkan rasukan dalam mereka dan di dalam diri mereka untuk mengikuti proses pembelajaran dengan jayanya. Malah, penggunaan bahan multimedia seperti penggunaan animasi juga sangat membantu sewaktu guru menggunakannya dalam kelas. Malah, kaedah ini terbukti juga apabila negara-negara keseluruhan Eropah menggunakan medium ini sebagai antara salah satu bahan mengajar murid disleksia. Ini kerana apabila kita menggunakan bahan multimedia ini, ia dapat memberi murid disleksia ini lebih seronok dan berasa teruja untuk mengikuti proses pembelajaran kerana dapat memahami isi kandungan pelajarannya dengan baik. Malah, sesuatu pembelajaran itu dikatakan bermakna bagi murid disleksia apabila mereka menggunakan kesemua daya atau multisensory semasa dalam aktiviti pembelajaran. Malah, murid disleksia juga tidak mengalami masalah dalam mengendalikan peranti-peranti teknologi seperti komputer riba, laptop dan sebagainya. Dalam artikel Revision 2007, beliau menyatakan bahawa penggunaan multimedia dapat menggalakkan pembelajaran bagi murid disleksia. Oleh yang demikian, guru sangat berperanan dalam merancang serta menggunakan APM yang berkesan bagi membantu murid disleksia ini untuk mencapai pembelajaran mereka dengan jayanya. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita yang ketiga, iaitu Puan Izati. Sesungguhnya mendapat Puan Izati yang bernas itu boleh dikatakan sangat bagus bagi mengatasi masalah literasi dalam pelajaran disleksia. Namun, alangkah malangnya masa amat mencemburui. Sebelum saya menutup bicara forum kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ketiga ahli panel kita yang datang pada hari ini. Kerana mereka telah menyuarakan pendapat mereka yang masing-masing dengan tulus dan juga tulusnya. Sebelum saya mengakhiri bicara forum kita, ingin saya menjual serangkap padi itu. Tuailah padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa silap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada sesungguhnya yang baik itu punyaan yang Esa, dan yang buruk itu adalah hindak daripada kami dan juga saya. Saya akhiri forum kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian daripada saya.